وما كانوا ليؤمنوا. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pengembaraan dua dai berdepan kesulitan. Waktu perjalanan ke sini tadi saya rasa satu benda susah lah. Sebab jalan dia yang jauh, lepas tu naik bukit. Lebih 120,000 tentera Rom Timur mara ke bumi Hijaz. Islam dalam bahaya. Perang Yarmouk, medan syahid sahabat serta sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun awal-awal dia orang yang menentang Islam, tapi bila Allah SWT bagi hidayah pada dia, dia membantu Islam sampai akhirnya dia mati di perang Yarmouk. Dengan hanya 40,000 tentera, apakah yang boleh dilakukan oleh Panglima Islam Khalid Al-Walid? Perjuangan yang menegakkan syiar Islam oleh para syuhada di sini adalah lebih besar artinya, lebih besar pengorbanannya berbanding dengan perjuangan yang saya hadapi untuk terus hidup di muka bumi Allah ini. Sukar menggambarkan di sebalik ketenangan ini, ia menyimpan sejarah hebat. Di sinilah tercetusnya Perang Yarmouk, peperangan kedua antara tentera Islam di bawah Khalifah Umar Al-Khattab menentang Empayar Rom. Peperangan pertama menentang Rom berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 tahun sebelum kewafatan baginda. Dan di sinilah lokasi ia berlaku. Ahli sejarah Arab At-Tabari berkata, tiada pertempuran sehebat pertempuran Yarmouk. Tentera Byzantin turun dari arah bukit itu, kini dikenali sebagai Bukit Golan, sementara tentera Muslimin datang dari arah bukit sebelah sini dan mereka akhirnya bertemu di Sungai Yarmouk. Peperangan selama 5 hari itu berakhir dengan komander tentera Rom Timur bernama Mahan tumpas di tangan Khalid Al-Walid. 80,000 tentera Rom Timur terbunuh, sementara 4,000 askar Muslimin gugur syahid. Khalid Al-Walid memanfaatkan kepakaran para sahabat yang lain, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'az bin Al-Jabbar, Syurhabil Al-Hasanah dan Amir Abi Waqqas. Mereka ditugaskan memimpin pasukan-pasukan kecil yang dipecahkan oleh Khalid untuk melemahkan pertahanan musuh. Kesempatan untuk berada di lokasi bersejarah ini memberi manfaat kepada pengembaraan Ustaz Jalal dan Cikgu Irin. And also, it's not easy to reach this place. Why? Because nobody can reach this place. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Gubernur serta Panglima Perang tersohor dalam sejarah Islam. Sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyertai kesemua peperangan besar dalam sejarah Islam, antaranya Perang Yarmouk. Dalam banyak-banyak ujian yang Allah kenakan ke atas para sahabat, mungkin ujian ke atas Abu Ubaidah Al-Jarrah antara yang paling hebat.
Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah menunjukkan keberanian dan kegagahan luar biasa sehingga setiap musuh yang berdepan dengannya pasti tumpas. Ada seorang tua yang benar ingin bertempur dengan Abu Ubaidah. Walaupun beberapa kali Abu Ubaidah cuba mengelak bertempur dengannya, orang tua itu tetap berdegil, seolah-olah tidak gentar dengan Abu Ubaidah. Sehingga akhirnya nyawa orang tua itu melayang di hujung pedang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang tua itu ialah ayahandanya sendiri. Ketabahan dan kecekalan Abu Ubaidah dikagumi Cikgu Erin dan Ustaz Jalal. Pelajaran yang saya boleh ambil daripada sahabat Abu Ubaidah ni, beliau satu orang yang bersungguh-sungguh dalam amalkan agama. Beliau tidak melihat siapa orangnya. Kalau orang tu amalkan agama, itulah saudara beliau. Kalau tidak amalkan agama, itu bukan saudara beliau. Jelas terbukti bahawasanya Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat Nabi yang begitu setia dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, perjuangan Ikrimah bin Abu Jahal meninggalkan kesan mendalam pada dua da'i. Rehlah dua da'i menelusuri sejarah pahlawan Yarmouk, Ikrimah bin Abu Jahal. Ajlun terletak hampir 3 jam perjalanan dari Bandar Aman. Dalam misi mencari makam pahlawan Yarmouk, kami singgah di pekan yang berpopulasi 9,000 penduduk ini. Kehidupan di pekan Ajlun menarik perhatian Ustaz Jalal dan Cikgu Irin. Saya rasa amat pelik dan begitu terkejut kerana kalau di Malaysia, penjual roti selalunya akan menaiki motosikal, akan menggunakan bunyi horn, pin begitu kan. Tapi di sini kedai yang serba ringkas, yang ala-ala cowboy, tapi pengunjungnya, pembelinya sangat ramai. Seperti macam roti tu sangat sedap. Menjadi rutin masyarakat Ajlun keluar waktu pagi mencari sarapan. Masyruh roti berasaskan gandum menjadi makanan utama mereka. Alhamdulillah, sekarang saya tengah makan roti Arab. Rasa dia macam mana Ustaz? Rasa dah alhamdulillah lah. Sedap, tapi kena ada kuah sepatutnya ini. Kena jangan susu sekali. Kalau makan saja, kalau lapar boleh lah. Kalau tak lapar, tak ada selesa. Jumlah tentera musuh yang berkali ganda ramainya melemahkan semangat tentera Islam. Ketika itulah Muaz bin Jabal melaungkan puisi tentang kebesaran Allah dan kemuliaan berjuang di jalannya. Muaz bin Jabal, makamnya terletak berhampiran pekan Ajlun. Kampung ini diberi nama Kampung Muaz, mengambil sempena seorang sahabat Nabi yang terkenal, Muaz bin Jabal, yang dipercayai disemadikan di sini jasadnya. Muaz bin Jabal antara sahabat yang mendapat kepercayaan baginda SAW. Tetapi beliau jugalah antara sahabat yang tidak sempat berada di sisi baginda ketika baginda wafat. Muaz bin Jabal digelar oleh Rasulullah SAW paling arif tentang halal dan haram. Gelaran itu menjadikan Muaz antara sahabat yang amat memahami syariat serta hukum-hukum Al-Quran. Setahu saya tentang sahabat Muaz bin Jabal ni, beliau satu orang yang alim dalam ilmu agama. Beliau satu orang yang hafiz Quran, dan beliau juga antara orang yang mengumpulkan Al-Quran. Ketika Perang Yarmouk, Muaz menawarkan diri menyahut cabaran 1 lawan 1 daripada seorang tentera Rom yang gagah, namun dihalang oleh Abu Ubaidah.
Anak lelaki Muaz, Abdul Rahman, kemudian tampil menggantikannya. Saya begitu kagum dengan Muaz bin Jabal ni kerana bagi saya semangat juang dia dalam menegakkan syiar Islam. Dalam usia yang muda dia memeluk agama Islam. Saya rasa saya dapat mencontohinya, insya-Allah dapat meresapi semangat juangnya itu pun dah bersyukur, alhamdulillah. Seorang lagi pahlawan Yarmouk, Syurhabil Hasanah, dipertanggungjawabkan oleh Khalid Al-Walid mengemudi bahagian sayap kanan serangan. Syurhabil turut menyertai semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia antara sahabat terawal memeluk Islam, malah turut dilantik sebagai penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya, beliau di antara para sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, kerana pejuang-pejuang Islam ini adalah orang kata contoh tokoh-tokoh dalam Islam yang perlu kita teladani, yang perlu kita sentiasa semai semangat juang mereka dalam sanubari kita. Kunjungan para dai ke makam Syurhabil di Wadi Rayyan menemukan mereka dengan pendakwah tempatan. ولا جلال الدين ان شاء الله يا جلال الدين يحفظ الشباب كلهم شيخنا الله يحفظ ابو احمد ياسين. Walaupun hanya seketika, pertemuan ini dimanfaatkan sepenuhnya berkongsi ilmu dan pengalaman dalam dakwah masing-masing. Berhampiran makam Syurhabil bersemadi seorang lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut berjuang di medan Yarmouk. Amir bin Abi Waqqas gugur syahid dalam perang Yarmouk. Amir diriwayatkan orang yang ke-11 memeluk Islam. Walaupun mendapat tentangan hebat daripada kaum Quraisy Makkah sehingga memaksa beliau berhijrah ke Habsyah, Amir tetap teguh dengan keimanannya. Lebih memeritkan, Amir berhadapan tentangan daripada ibu kandungnya sendiri. Bagi saya, kalau seandainya ujian yang Allah bagi pada sahabat Amir bin Abi Waqqas ni Allah bagi pada saya, mungkin satu perkara yang berat lah. Sebab apa? Sebab keluarga sendiri menentang kita untuk mengamalkan agama. Jadi saya bersyukur pada Allah SWT kerana Allah bagi saya ujian yang tak seberat tu. Syahid di medan perang menjadi impian sahabat di zaman silam. Dan impian itu menjadi kenyataan bagi sahabat yang mulia ini, Amir Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau syahid ketika bersama dengan tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid di medan Yarmouk menentang tentera Rom Timur. Hari ini jasadnya dimakamkan di sebuah kawasan bernama Wadi Rayyan di Jordan. Malah kampung ini diberi nama Kampung Waqqas mengambil sempena sahabat yang mulia. Pengembaraan dua dai ke makam Ikrimah bin Abu Jahal berdepan kesulitan. Rehlah dua dai mencari makam sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal yang pernah menentang baginda. Dikhabarkan seorang pemuda bertempur habis-habisan memerangi tentera Rom di medan Yarmouk. Pemuda itu ialah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Dia akhirnya syahid bersama 4,000 tentera Islam yang lain. Gugurnya Ikrimah ibarat menebus kesilapan silam sebelum dia mendapat hidayah. Makam Ikrimah terletak di pinggir Pekan Ajlun. Untuk sampai ke makamnya, kami perlu melalui laluan yang sukar.
Makamnya berada di kawasan berbukit hampir dengan sempadan Israel dan Jordan. Perjalanan kerap terganggu kerana laluan ini tidak sesuai dilalui oleh kenderaan yang kami naiki. Waktu perjalanan ke sini tadi saya rasa satu benda yang susah lah, sebab jalan dia yang jauh, lepas tu naik bukit yang sepatutnya pakai 4-wheel tapi kita naik bas kan. Jadi benda yang susah. Kami tiada pilihan melainkan mendaki selama 45 minit. Perjalanan yang saya rasa begitu menggerunkan kerana mengambil masa. Saya cuba kumpulkan kekuatan dan tenaga saya walaupun keadaan kesihatan saya tidak mengizinkan. Sebelum memeluk Islam, kehidupan Ikrimah dipenuhi kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah meletakkan najis ketika baginda sedang solat. Kebencian itu disemai oleh ayahnya sendiri, Abu Jahal. Untuk menghargai pengorbanan Ikrimah, kita harus tahu latar belakang syuhada ini. Dia adalah anak kepada Abu Jahal, pakcik Nabi SAW yang sangat kuat penentangannya terhadap dakwah baginda. Dan ini sedikit sebanyak mempengaruhi Ikrimah sehingga dia turut membenci Rasulullah SAW. Di saat Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah, tentera muslimin berjaya menewaskan tentera musyrikin sehingga Ikrimah terpaksa melarikan diri ke Yaman, takut dihukum oleh Nabi SAW. Ironisnya, isterinya sendiri, Hakim, memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Ikrimah mengabdikan dirinya mempertahankan syariat Islam. Kisah Ikrimah memberi kesan kepada dua dai apabila mengimbau masa silam mereka. Ustaz Jalal yang pernah terleka dengan tipu daya dunia suatu masa dulu, tetapi kini dia bergelar hafiz. Mungkin waktu zaman muda saya dulu saya pernah terleka dengan apa? Dengan melupakan Allah SWT. Tapi bila Allah SWT bagi hidayah pada saya berharap mudah-mudahan Allah SWT kekalkan hidayah pada diri saya sampai akhir hayat saya lah. Mudah-mudahan saya jadi lebih baik. Pada saat tentera Islam berasa gentar dengan kemarahan tentera Rom, Ikrimah berteriak sambil menghunuskan pedang untuk berjuang. Khalid Al-Walid melarangnya daripada terus mara, namun Ikrimah berikrar untuk memerangi musuh bagi menebus dosanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juang Ikrimah menyentuh perasaan Cikgu Erin. Dia pernah lalai dalam dunia transgender suatu ketika dulu. Apa yang pertama sekali terjadi adalah air mata saya. Saya menggunakan kisah yang berlaku pada zaman silam dengan kisah yang berlaku dalam hidup saya. Jadi saya rasa perjuangan para syuhada dahulu dengan perjuangan saya dahulu, saya rasa perjuangan yang menegakkan syiar Islam oleh para syuhada di sini adalah lebih besar ertinya, lebih besar pengorbanannya. Semangat juang Ikrimah menggentarkan tentera Rom. Bersama 3 sahabat yang lain, dia menumbangkan ramai tentera musuh. Namun akhirnya Ikrimah gugur syahid di medan Yarmuk. Ikrimah, anak Abu Jahal, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuat menentang baginda. Dengan kehendak yang Maha Esa, anak lelaki Abu Jahal itu memeluk Islam. Yarmuk, medan terakhir Ikrimah menebus kesilapan silamnya. Kisah Ikrimah memberi pengajaran manusia tidak selamanya kekal dalam kesesatan. Hidayah Allah boleh mengetuk pintu hati sesiapa sahaja yang dikehendaki olehnya. Penyair di medan perang. Pengikat perpaduan di kalangan tentera Islam.